Sembang apa tu? Part 1. Tasha, kita bukan ada assignment hubungan etnik ke yang kita kena rakam? Perlembagaan apa tah tajuk kita? Lah. Tajuk perlembagaan lah. Wow. Tajuk Unsur-unsur Tradisi Perlembagaan. Okey, sini. Setahu saya, unsur-unsur tradisi perlembagaan yang saya tahulah. Kita ada agama persekutuan, kita ada bahasa kebangsaan, kita ada pemerintahan beraja. Lagi apa? Oh, kita ada kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, dan juga kedudukan keistimewaan kaum lain. Kiranya dia macam keistimewaan untuk semua warga negara yang duduk di tanah Melayu. Cakap pasal unsur tradisi dalam perlembagaan, bahasa kebangsaan pun tersenarai juga kan dalam unsur tradisi. Tapi kita masih keliru. Kenapa bahasa kebangsaan tu penting sebenarnya? Agak-agak kenapa dia penting? Okey, kenapa bahasa kebangsaan tu penting? Sebab kita mula dari basic, dari asas. Dalam perlembagaan, dalam Perkara 152 termaktubnya bahawa bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan. Sebab bila kita ada satu bahasa yang sama, yang digunakan dalam digunakan oleh semua rakyat, dia komunikasi tu akan lebih berkesan. Semua lapisan etnik faham apa yang kita cuba cakap. Dan tahu tak, bahasa Melayu ni sebenarnya pernah jadi lingua franca masa era penjajahan dulu. Jadi tak pelik lah kalau kita gunakan satu bahasa yang difahami oleh semua orang untuk berkomunikasi dan dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Oh, patutlah pentingnya bahasa Malaysia, bahasa Melayu di sekolah. Sebab itulah cikgu-cikgu kat sekolah ni dia suruh kita mematapatkan lagi bahasa Melayu. Jadi, semua kaum etnik wajib belajar bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu masa SPM pun, kalau nak dapat CJ SPM, kena lulus bahasa Melayu. Kalau tak dapat CJ SPM. Barulah faham kenapa. Tasha. Tapi kalau kita fikirkan balik kan, mesti kita ada banyak cabaran kan nak mematabatkan bahasa kebangsaan ni. Lagi-lagi bila kita kena berhadapan dengan orang-orang yang dari pelbagai kaum, bila mereka cakap daripada bahasa yang berbeza-beza. Tak ada kecabaran? Okey, kita ada daripada segi contoh ekonomi kan. Okey, bagi contoh yang terdekat, pernah tak cuba apply kerja part time ke? Ada tak dia bagi syarat minimum? Ada. Macam kena belajar at least, kena tahu at least bahasa Mandarin. Nampak tak? So dekat sini, setengah syarikat dia penting, dia mengetepikan bahasa kebangsaan. Kenapa bahasa Melayu tak cukup? Nampak? Okay, so daripada sini kita nampak yang bahasa kebangsaan ni tak cukup penting lagi dalam syarikat. Tapi kita contohlah, tak banyak orang pandai bahasa Mandarin, tak banyak orang pandai bahasa Inggeris sebagai contoh. Jadi orang-orang yang tak pandai bahasa Mandarin ni kebiasaannya macam orang Melayu kan, masih tak ramai lagi orang Melayu yang belajar menguasai bahasa Mandarin. So kita boleh katakan mungkin ekonomi kita akan dimonopolikan oleh sesuatu bangsa saja. Faham tak? Faham. So itulah cabaran dia dari segi ekonomi. Jelas. Tak boleh taruh mana ni. Semua macam Tapi kan, okey, tadi yang aku cakap pasal ekonomi. Okay. Kalau dari segi sosial, rasanya nampak lagi jelas. Sebab ekonomi mungkin orang terlepas pandang kan. Betul.
Kalau sosial dia nampak lagi jelas lah bila kita asyik berprasangka buruk dekat etnik masing-masing. Kita selalu fikir macam kalau kau Melayu, dia nak menaikkan kaum dia tu sendiri. Kalau kita tengok kaum Cina, dia ni tak bersih apa semua. So kita ada satu prejudis, prasangka buruk antara masing-masing. Tapi kalau fikirkan balik, rasanya bagus ke kalau kita berprasangka buruk? Contoh kalau kita tengok sini, telur kat sini ada banyak jenis telur tau. Kita ada telur yang macam omega ni yang berwarna cerah kan. Kalau yang macam ni gelap, tapi tak semestinya telur ni tak sedap, betul tak? Mindset kita je, kita rasa macam orang kulit gelap ni kotor apa semua. Itu semua prejudis, prasangka buruk. Jadi tak, sebenarnya itulah cabaran yang kita lalui daripada segi sosial sampailah sekarang. Okey, kita test dulu. Kita try tanya dekat salah seorang pekerja Cina dekat sini. Kita tengok sama ada dia boleh cakap bahasa Melayu ke tak. Jom. Hai. Okey. Saya nak tanya beberapa soalan dekat dia. Okey. Awak kerja ni? Baru kerja kat sini ke? Ya, kalau kerja sini sebulan. Ya, sebulan saja. Ya. Okey, selama kerja kat sini okey tak semua? Boleh. Saya rasa itu orang-orang mereka sangat mesra dan kami ialah bekerja sama untuk promote itu produk juga. Oh, so suasana pekerjaan dekat sini semua okey? Ya, semua okey dah. Ya. Okey. Terima kasih. Nampak tak? Kalau kita tak boleh cakap bahasa Melayu, macam dia tadi, macam mana dia nak kerja dekat tempat macam ni? Tempat macam ni kita nak berhadapan dengan ramai orang daripada pelbagai kaum. Nampak tak kepentingannya bahasa kebangsaan? Macam tadi, kalau dia tak boleh cakap bahasa Melayu, rasanya saya boleh cakap ke bahasa Melayu dengan dia? Tak boleh kan? So susahlah kita nak berkomunikasi, nak menyampaikan mesej. So terbuktilah bahasa kebangsaan sangatlah penting. Tapi kan, itu daripada segi bahasa. Agak-agak kalau daripada segi agama macam mana pula? Sembang Apa Tu? Part 2. Dah order makan belum? Dah. Tu, ayam mau sampai. Apa yang tadi kita nak bincang tadi? Pasal Kita bincang pasal kepentingan agama persekutuan dari segi sosial. Okey, daripada segi sosial. Okey, kenapa pentingnya agama persekutuan daripada segi sosial? Okey, contohlah kalau kita tak ada agama persekutuan macamnya kalau kita tak ada agama. Ingat tak lagi peristiwa 13 Mei yang berlakunya rusuhan kaum yang melibatkan ada orang yang terkorban, ada orang yang mati, sebanyak 100 orang jugalah yang telah mati akibat rusuhan kaum tersebut. Kerana peristiwa 13 Mei ni memang tak dapat dilupakan, yang dia telah berlaku pada tahun 1969. Rusuhan tu berlaku disebabkan pilihan raya yang berlaku, pilihan raya yang ke-10. Pilihan raya ke-10, pilihan raya umum yang berlaku. So disebabkan pilihan raya tu berlakunya rusuhan kaum yang melibatkan darurat, tak boleh keluar rumah. Jadi kita tak naklah benda tu berulang lagi. Sebab tu pentingnya agama persekutuan. Sebab itulah kalau kata macam kita kena ingat perkara 11 pasal 5, iaitu perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana pihak, macam undang-undang yang berhubungan dengan ketenteraan awam, isu-isu sensitivity, ataupun prinsip moral. So tak boleh kita berlanggar. Kalau once kita dah berlanggar ni, kita akan dikategorikan sebagai rusuhan kaum. Jadi maka tidak menggugatlah, kita ni tak boleh menggugat ketenteraman rakyat, dan juga kita kena saling menghormati antara etnik masing-masing. Faham tak sekarang ni? Oh, faham. Okey, kalau daripada segi ekonomi macam mana pula? Okey, apa kesan
apabila agama Islam ini dijadikan sebagai agama persekutuan, dan apakah kesan terhadap dari segi ekonomi? Kalau kita tengok majoriti penduduk Malaysia ataupun warga negara Malaysia beragama Islam. Jadi dari segi ekonomi, kerajaan kita nak jadikan Malaysia ni sebagai satu pusat hub halal global. Apa tu hub halal? So hub halal ni didefinisikan sebagai aktiviti pengeluaran, aktiviti pemprosesan dan pengedaran produk halal. So untuk masyarakat Islam, untuk penganut agama Islam, kita kena makan makanan yang halal. Okay, so hub halal ni pengeluar atau syarikat melepasi piawaian yang telah ditetapkan oleh agensi tertentu yang mempunyai kuasa seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan konsep halal ni adalah berdasarkan ajaran Islam. Okey. Jadi ada yang tertanya-tanya kan, halal ni macam mana? Lagi-lagi untuk orang yang bukan beragama Islam. Okey. Yang pertama, dia semestinya tidak mengandungi mana-mana bahagian atau produk daripada haiwan yang tidak halal mengikut syarak, seperti khinzir, binatang-binatang yang dua alam. Okay, seterusnya dia tidak mengandungi bahan yang dikategorikan sebagai najis. Kita tidak disediakan, diproses dan dihilangkan sebagai menggunakan peralatan-peralatan yang telah dicemari bahan najis. Contohnya macam pisau yang digunakan untuk memotong daging khinzir, kita guna untuk memotong daging lembu contohnya, tak boleh. So haram. Kemudian semasa penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, penyimpanan atau pemindahan produk tersebut perlu diasingkan dari makanan yang tidak menepati keperluan syarak. Okey, kita tanya sebagai contoh lah, pernah tak Anis melawat ke negara Singapura? Pernah? Okey, apakah perasaan apakah perasaan senang tak cari makanan yang halal di Singapura? Susahlah nak cari makanan halal, lagi-lagi kalau kat sana McDonald pun non halal. Jadi bila kita pergi ke negara yang lagi-lagi, nampak tak agama persekutuan ni bukan agama Islam. Jadi susah untuk kita dapatkan makanan-makanan halal untuk kita yang Muslim. Macam contoh negara-negara yang memang bukan agama persekutuan, agama Islam, memang dia tidak mengetengahkan atau memfokuskan pengeluaran produk yang halal. Jadi kalau kita tengok produk halal ni, okay, benda boleh dikatakan setiap negara, walaupun negara ni bukanlah agama persekutuan agama Islam, tapi pencarian produk halal tersebut sangatlah tinggi. Maksudnya kita benda tu sangat penting lah untuk kita. Kalau kita tak ada benda tu, kita akan selalunya was-was nak makan. Nampak tak? Jadi apabila kerajaan kita, negara kita melancarkan hub halal global ni, dia dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara. Contohnya kita punya pasar produk Malaysia, kita dapat mengeksporkan ke negara-negara luar. Jadi negara-negara luar dapat mengimport makanan-makanan halal untuk sesiapa yang berada di sana, yang untuk penganut agama Islam, cari makanan dekat luar negara kan. So kita macam kita macam mempromosikan lagi ekonomi kita lah. Faham? Yang tu satu, memajukan pertumbuhan ekonomi negara dari segi ekspor import. Seterusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam. Macam mana? Macam syarikat-syarikat pengeluaran makanan yang Melayu, syarikat pengeluaran Melayu
dapatlah meningkatkan taraf hidup masyarakat masing-masing sebab kita dapat menaikkan taraf ekonomi sendiri, bangsa sendiri. Kemudian kita dapat memasarkan dengan meluas, kita dapat pemindahan teknologi, contoh menggalak penghematan para pelabur antarabangsa melabur di Malaysia. Dan yang paling penting, kita sebagai penganut agama Islam, sebagai bangsa Melayu yang beragama Islam, penting untuk kita dapatkan makanan yang halal dan bersih. Faham? Oh, faham. Barulah nampak pasal kenapa orang sangatlah orang kata mempentingkan kenapa kedai tu kena ada logo halal. So kita nak mengelakkan prasangka buruk ataupun perasaan syubhah lah. Faham. Terima kasih ya atas penjelasan yang sangat jelas ini. Okey, apa lagi yang kita nak bincangkan? Tapi kan, okey. Kita dah cakap pasal unsur tradisi, bahasa kebangsaan, pasal agama persekutuan, dan apa lagi yang kita dah cover tadi? Pasal agama persekutuan, pasal cabaran-cabaran yang Okey, ada satu lagi pasal tradisi perlembagaan yang berkenaan dengan pemerintahan beraja. betul. Pemerintahan beraja tu sebenarnya memang penting lah. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia ada agung kan. Okey, kadang-kadang orang ni akan bertanya, agung ni apa function dia kan? Sebab kita ada Perdana Menteri. Agung ni sebenarnya dia memainkan peranan yang sangat penting sebab agung mempunyai kuasa yang mutlak. Di mana apabila ada masalah politik, masalah di antara kaum ataupun masalah yang tak dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan, jadi di sinilah agung akan memainkan peranan penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya apabila macam peristiwa sejarah yang berlaku pada tahun 2020 bila pasal ketidakstabilan politik, apabila di mana ada Perdana Menteri yang nak letak jawatan, lepas tu ada Perdana Menteri yang nak bertanding. Jadi banyak isu-isu macam tu di mana tiada kata sepakat daripada pihak kerajaan. Dan di situlah agung akan memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kerana kita ni mengharapkan jawapan daripada agung. Kalau katanya agung cakap, okey, saya nak Perdana Menteri ni, saya nak orang ini untuk menjadi Perdana Menteri. Walaupun undi dia kurang antara semua orang, kita wajib ikut keputusan agung sebab itu adalah keputusan nya. Kalau kata agung tu cakap buat masa sekarang kita hidup secara demokratik, maksudnya tak ada rakyat yang jaga sama rakyat, so maksudnya kita tunggu keputusan daripada agung. Rasa-rasa kan daripada pendapat Tasha, kalau kita tak ada agung dekat negara Malaysia ni, agak-agak apa yang akan jadi? Okay, mungkin dia akan jadi rusuhan, ataupun orang kata mungkin ada yang parti politik lain yang dia nak jadi Perdana Menteri, so mungkin akan jadi pergaduhan masing-masing nak kuasa sebagai Perdana Menteri. Jadi bila kita ada agung ni kan, dia ada satu kuasa yang okey, kalau saya cakap A, kamu semua kena ikut A. So semua orang akan ikut je lah dia punya keputusan, dan respect. Macam masa COVID-19 punya kes tu, macam kita tahu yang ada pembubaran Kerajaan Pakatan Harapan dan agung menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai kita punya Perdana Menteri yang masa tu kita COVID-19. So daripada situ kita nampak lah betapa mutlak ni kuasa agung. Macam kita nampak macam
masa COVID-19 kan kita ada banyak isu sebagai isu ketidakstabilan politik daripada segi ekonomi. Lepas tu kita hampir nak bankrupt. Jadi disebabkan kita nak cari Perdana Menteri, Agong ni memainkan peranan yang mutlak lah untuk cari Perdana Menteri yang sesuai untuk kita nak mengatasi masalah-masalah masa pandemik tersebut. Jadi disebabkan itulah Agong ni mainkan peranan yang sangat penting. So kita tak ada nak bayangkan lah kalau negara kita ni tak ada Agong. Sama juga macam kalau di luar negara dia ada Raja dan Permaisuri. Sama juga di negara Malaysia kita ada Agong dan Permaisuri. Jelas sekarang? Oh, okay. Okay, tadi kan daripada segi politik kan. Okay, macam mana pula kita nak tengok kepentingan pemerintahan beraja ni kan dari segi sosial, sebab kita ada pelbagai kaum, pelbagai etnik. Macam mana pemerintahan beraja ni dia membantu dari segi sosial? Apa kepentingan dia? Okey, sebelum tu kita kena tengok balik apa cabaran yang dilalui kan sebelum tu. So contohnya cabaran daripada segi cabaran sosial. Cabaran sosial ni bila kita tengok bila setengah netizen ataupun rakyat di negara Malaysia ni dia menyalahgunakan media untuk menyebarkan perkara-perkara sentimen yang sensitif. Contohnya berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Agong itu sendiri. Macam orang tu dia tidak menghormati Agong, dia beli-beli kan. So rasanya benda tu wajar tak kita sebagai rakyat Malaysia buat? Sila tak kan. Jadi kita kena baiki yang tu, baru kita akan faham kepentingan raja. Sebab bila seseorang tu tak faham kepentingan dia, maksudnya dia mulalah nak kritik, nak persoalkan, nak mempertikaikan. Contohnya macam dia membuat fitnah. Dia buat fitnah, disebabkan fitnah tu adanya musuhan kaum lah, ada orang yang salah faham lah, macam isu-isu rasuah ke, pasal kes-kes di mana apabila kes-kes maksiat yang berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu sama ada unsur tu sebenarnya sahih atau tak. Sebabnya yang disebar unsur yang sumber tu pun kita tak dapat nak detect kat daripada mana kita dapat unsur tersebut. Jadi media ni sebenarnya sangatlah susahlah kita nak kawal dia, sebab kita tak tahu sumber dia sahih atau tak, sumber dia datang daripada mana. Jadi di sini itulah cabaran yang kita sangat lalui, sebab cabaran sosial ni kita susah nak kawal even sampai sekarang. Okay, sekarang tadi kita dah bincang pasal cabaran sosial. Okey. Sebelum kita nak tahu macam mana cabaran-cabaran ni wujud, kita sebenarnya kena tahu kepentingannya, kepentingan institusi raja-raja dengan hak. Macam mana raja-raja Melayu ni nak menjaga hak rakyat. Okey. Seperti yang kita tengok, sekarang ni orang fikir raja-raja Melayu mesti jaga orang Melayu je. Tak, bukan. Walaupun Agong itu seorang yang Melayu, dia menjaga hak perpaduan sesama kaum. Hak perpaduan antara kaum, antara etnik. Macam contoh Hari Merdeka. Kenapa kita masih sambut Hari Merdeka sampai ke hari ni? Hari Merdeka terdiri daripada pelbagai kaum. Kita pakai baju budaya. Dekat sekolah kita ada hari sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Budaya, Malam Budaya. Macam kita tahu IPG kita, tak lama lagi kita akan ada Malam Budaya kan. So Malam Budaya ni, kenapa tak kita nak mempraktikkan, kita nak aplikasikan perpaduan tu. Dia tak semestinya kalau kita ada raja-raja Melayu, orang Melayu je yang dapat hak-hak dia, tak. Orang yang bukan Melayu pun akan diberikan hak etnik juga. Okey, dan juga selepas tu kita ada macam perlindungan. Sebagai rakyat Malaysia, semua rakyat Malaysia diberi perlindungan. Contohnya kita ada polis apa semua, so ada apa-apa masalah,
kita boleh tolong. Kita ada tentera yang sanggup, yang boleh menyelamatkan negara. So kita ada perwira-perwira kita untuk menjadi perlindungan untuk negara Malaysia. So dia tak semestinya dia fokus kepada orang Melayu saja, dia sebagai keseluruhan. Jadi kita ni sedang hidup di masyarakat perpaduan. Itu daripada segi kalau kita hidup daripada segi kaum. Kalau macam daripada segi pengadilan rakyat, contohnya kita tengok daripada isu hospital kerajaan, dia memberi manfaat kepada semua warga negara Malaysia. Kiranya semua orang bayar RM1 sahaja. Tak kira lah dia tu Melayu ke, Cina ke, Iban ke, ataupun orang asli ke, dia tetap bayar RM1 sebab dia adalah warga negara Malaysia. Sebab tu kat sini kita dapat dah hak sebagai warga negara Malaysia. Dia tak spesifik kepada hak orang Melayu sahaja. So dekat sini kita nampak kenapa pentingnya perlembagaan daripada segi pemerintahan beraja. Jadi kita kena ambil iktibar lah kenapa kita kena hargai pemerintahan beraja ni. Sebab kalau tak ada pemerintahan beraja, tak ada hak-hak kita ni sebagai warga negara, susah kita nak dapat kebaikan untuk kita nak hidup di negara Malaysia. Kalau kita tengok negara-negara lain, tak ada kelebihan daripada segi hospital, ada yang tak cukup makanan sampai kena diberi bantuan daripada negara lain. Jadi kita tak nak sampai ke tahap yang macam tu. Jadi kita kena bersyukur sebab kita dapat banyak benefit daripada segi hospital, kebajikan, macam ibu-ibu tunggal dapat duit. So kita dapat banyak bantuan daripada segi kerajaan. Jadi sebagai warga negara Malaysia, saya sangat bangga lah dan saya sangat bersyukur sebab kita ni tidak diabaikan macam tu sahaja walaupun kita dilanda dalam kesusahan. Betul-betul. Kadang-kadang kan orang tak nampak sampai ke tahap perspektif tersebut. Kita hanya nampak secara permukaan sahaja. Tapi apabila kita mendalami isu ni, mendalami perlembagaan pemerintahan beraja ni, baru kita dapat lihat secara mendalam. Betul? Sebab itulah bila kita tak nampak, kita tak kaji, kita tak belajar sejarah Malaysia, kita tak nampak apa yang kerajaan ni sebenarnya menyumbangkan. Kita hanya nampak macam kita ada bincang awal tadi, berprasangka buruk, prejudis, semua ni wujud sebab kita tak pernah nak ambil kisah. Kita tak pernah nak ambil kisah. Kenapa orang zaman dahulu macam kita belajar dalam subjek hubungan etnik ni, ingat tak bila Cik Kanesan sering memberi kita ilmu bila dia memberitahu betapa harmoninya beliau hidup pada masa zaman dahulu, tidak kisah akan kaum, boleh ke rumah masing-masing, boleh makan di mana-mana sahaja tanpa merasa apa-apa malu. Jadi benda sifat-sifat macam tu susah nak dipupuk sekarang ni. Contoh kalau sekarang kita makan kedai makan ni, tiba-tiba ada orang Cina di sebelah, mesti orang akan macam apa benda dia makan dengan orang Cina. So kita tak nak benda-benda macam tu berlaku. Kita nak, orang kata kita nak hapuskan prasangka buruk, prejudis tersebut. Jadi walaupun benda ni sangatlah sensitif, tapi kita dalam segi kita nak belajar sesuatu ni, kita kena sentiasa berfikiran secara terbuka. Kalau tak, sampai bila pun duduklah di bawah tempurung. Okeylah, dah cakap banyak ni. Makan yang pun tak habis-habis ni. Nanti kita sambung lagi, okey? Sembang apa tu? Part 3. Tapi kan, kita ada juga kan keistimewaan untuk penduduk-penduduk Melayu, especially lah di negara Malaysia. Ada kan? Oh, ada. Okey, kalau kita tengok balik, kita rujuk semula yang paling asas, iaitu Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Terdapat satu polisi yang melindungi hak dan hak kaum Bumiputera, dan juga dia memberikan keutamaan lah kepada
Bumi Putera serta Sabah Sarawak. Contohnya terdapat lihat rumah-rumah kos rendah diberi keutamaan kepada golongan-golongan B40, Bumi Putera, dan juga macam contoh tahun ni golongan M40 yang hendak menunaikan ibadah haji diberikan kos dia lebih murah berbanding sebelum ini. Okey, yang tu kita dapat tengok dari segi ekonomi. Okey, kita juga ada dari segi pendidikan. Contohnya golongan Bumi Putera didahulukan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti dari kerajaan. Yang tu sebab itulah pentingnya ada perlembagaan ni, sebab tanpa perlembagaan kita sebagai rakyat mungkin akan terjejas. Mungkin kita tak dapat nak tuntut hak pendidikan, hak Bumi Putera. Alang-alang kita cakap pasal pendidikan kan? Ada tak tahu apa-apa berkaitan isu-isu yang boleh dikongsikan? Mungkin Tasha ada terlepas pandang ke? Rasanya ada. Ingat tak pasal ada satu tahun tu yang banyak kes-kes yang ada pelajar yang tak dapat sambung belajar apa semua kan. Sebenarnya kalau kita lihatlah kan, ekonomi Malaysia, jurang ekonomi antara orang-orang Melayu kita dengan kaum-kaum lain sangatlah berbeza. Macam kalau Tun Dr. Mahathir pernah bercakap, dia ada cakap dalam satu statement tu, kalau kata orang-orang Melayu kita ni tak diberi beasiswa, memang tak ramailah yang dapat sambung belajar. Sebab kalau tengok orang-orang kaum lain, diorang boleh sambung belajar dekat universiti swasta, luar negara sebab diorang mampu. Tapi orang-orang Melayu tak boleh sebab gaji diorang tak dapat nak menampung kos pembelajaran tersebut. Jadi disebabkan beasiswa macam JPA, MARA, macam kita yang IPG dapat tajaan, allowance. So benda-benda ni yang membuatkan kita boleh sambung belajar. Kalau tak, rasanya kita kat mana sekarang ni? Mungkin dekat bulan. Mungkin tak dapat nak buat apa-apa. Kita hanya mampu jadi orang kuli, orang bawahan sahaja sebab kita tak pernah tak mampu untuk maju ke hadapan. Kerana kita sentiasa fikirkan jalan pintas untuk nak cepat kaya. Jadi kita kena ubah mindset tu. Faham? Betul. Rasanya kita dah boleh sampai ke penghujung kot. Kita dah sampai malam dah ni berbincangan. Daripada pukul berapa kita bincang tadi? daripada petang sampai malam. Tapi sebenarnya penting juga kita ambil tahu pasal benda-benda macam ni. Sebab kalau kita tak tahu, macam mana kita nak menjadi pendidik, betul tak? Kita kenalah tahu benda-benda macam ni. Sebab kita tak boleh menurunkan ilmu tu kepada anak-anak bangsa. Okey. Ada kata-kata akhir ke kepada Kepada warga-warga pendidik? kepada warga Malaysia? Okey, sebagai warga negara Malaysia, saya menyerulah supaya kita memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Jauhi stereotip, jauhi prejudis dan jauhi prasangka buruk. Dan marilah kita menjayakan Malaysia Madani.